Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mula-mula sekali saja ucap syukur kepada Allah Ta'ala, di mana kita pemuda syabab kita boleh mengadakan muda perhimpunan ni. Dia satu jasa bersalah untuk dia. Moga Allah Ta'ala beri taufik kepada mereka dan kepada orang yang menyertai. Malam ni dan malam ni agenda yang kita akan bercakap mengenai pemuda, mengenai syabab, mengada pimpinan syabab tak belian lok. Sebenarnyaการเปลี่ยนโลกนี่คือคุณสมบัติของมุสลิมตั้งแต่แรกเริ่มอัลลอฮฺตะอาลาได้ตรัสว่าอัลลอฮฺตะอาลาberfirman ออูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอินนัลลอฮะลายุฆอยยิรุมาบิกอมินฮัตตายุฆอยยิรุมาบิอันฟุซิฮิมอัลลอฮฺตะอาลาว่าอัลลอฮฺตะอาลาtidak mengubahkan nasib satu bangsa melainkan dia sendiri yang akan mengubahnya. Allah Ta'alaได้ตรัสว่ามุสลิมเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่เปลี่ยนสภาพของมุสลิมเว้นแต่เขาเท่านั้นตัวเขาเท่านั้นจะเปลี่ยน. Ini betul lah kita ni. Agar betul nak mawdu' kita kena ada sikapนะเปลี่ยนแปลงโลกให้มันดีขึ้นในทางนั้นแต่ว่าการเปลี่ยนโลกของมุสลิมนะเขามีวิธีการต่างหากไม่ใช่พูดโปรยขยันอากาศแต่เป็นการกระทำที่และการกระทำที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์. Kalau kita ngaji di sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang muslim masa itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah itu berada dalam keadaan jahiliah dengan penuh dengan makna dengan sempurna. Karena di sana ada Rom yang berusaha menjajahi negeri-negeri Arab yang ada di sekitarnya, dan orang Persia yang usaha menjajah orang yang berada di sekitar negeri dia. Ngaduk ni dah kawan. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melahirkan pemuda kemudian mengubah keadaan mereka daripada penyembah berhala kepada manusia yang berakal, yang bawa bendera ilmu ke sekata dunia. Semua kita telah mengetahui. Dalam mengubahkan pemuda dan mengubahkan pemuda ini tidak lain dengan pelajaran, dengan ngaji. การจะเปลี่ยนสภาพมุสลิมเยาวชนของเราเนี่ยสภาพของเรานี่ต้องด้วยการศึกษาอะไรศึกษาวิชาความรู้ในด้านศาสนาอย่างเดียวอย่าไปศึกษาอย่างอื่นการศึกษาวิชาการในด้านอิสลามนั่นคืออะไรคือเรียน
เรียนศึกษาเอาเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เราในโลกนี้และโลกหน้า makna ni kalau tengok di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah Taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, katanya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh dilantik menjadi nabi supaya menyatakan liyatlu alaihim ayati, menyatakan mengajar ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah ni yang ada di atas, yang terdiri daripada matahari, bulan, bintang, gelombang, cahaya dan lain, dan di atas dan bagai yang antara kedua, antara langit dan bumi, dan di atas bumi, apa manusia, bukit, bukau, hutan, balantara, dan di bawah tanah, ninja ilmu yang ilmu Islam, yang lain ilmu di mana dalam wicara ความรู้เหล่านี้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์ในวิชาภูมิศาสตร์ในวิชาศึกษาในวิชาการงานในวิชาในชาทุกวิชาที่เราเรียนนี่คือความรู้อิสลามทีนี้คนที่จะเปลี่ยนมุสลิมจะต้องเปลี่ยนสภาพต้องเอาความต้องเรียนความรู้เหล่านี้แหละให้เรารู้อย่างจริงๆรู้อย่างจริงจังและก็มาปฏิบัติปฏิบัติวิธีนี้แหละอัลลอฮฺตะอาลาได้เปลี่ยนสภาพของมนุษย์ในสมัยของท่านนบีของท่านศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทีนี้ถ้าเราดูทุกคนที่เรียนจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ทุกอย่างรู้นะทุกอย่างรู้วิทยาศาสตร์รู้ภูมิศาสตร์รู้ดาราศาสตร์รู้ทุกสิ่งทุกวิชาการรู้เรียนและความรู้อันนี้แหละตาบีอีและผู้ที่ติดหลังจากตาบีมาจนถึงเกิดอิบนุซีนามีคาวาระมีวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์แพทย์ในแพทย์ต่างๆในแพทย์และไอ้ทุกอย่างพวกเรารู้หรือเปล่าว่าความคิดในการบินเนี่ยเราเคยเรียนมาเขาบอกเรานะเราเรียนในชั้นเรียนเขาบอกว่าผู้ที่คิดค้นเริ่มในการหาได้ความคิดการบินน่ะใครเรารู้ได้จากที่เราเรียนก็คือวิลและวิลเบอร์ไรท์ผู้เริ่มการบินในโลกแต่ความจริงนั้นไม่ใช่แบบนั้นคนที่เริ่มในการคิดจะให้มนุษย์เราเนี่ยบินเนี่ยคนแรกในโลกคือคนอาหรับในสเปนชื่อว่าอับูลกอเซมอับบาสเบนปาร์นัสแพทยศาสตร์ที่เป็นบิดาของแพทยศาสตร์ทั้งหลายก็คืออิบนุซีนาอนุโกนูและอื่นๆทีนี้เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงโลกจะเปลี่ยนโลกนะโลกเนี่ยเราเป็นชะบาบนะต้องเรียนหนังสือต้องเรียนไม่มีการเบื่อการเรียนหนังสือและการหาประสบการณ์ไม่มีการเบื่อในการหาความรู้และประสบการณ์ถ้าหากว่าเราอยู่อย่างบางคนนะอยู่กับ
น้ำกระต้อมกับยาเสพติดกับผู้หญิงกับผู้ชายพวกเหล่านี้ไม่มีวันและไม่มีโอกาสจะเปลี่ยนโลกเพราะเขาไม่สามารถเปลี่ยนตัวเองมุสลิมจะต้องผู้มุสลิมจะเปลี่ยนตัวเองก็ต้องเริ่มด้วยตัวเองแล้วก็เริ่มคนอื่นและคนต่อไปkena ginilah kena orang muslim kalau gitu kena ngaji 15 kali ngaji itu jangan lupa ngaji ni habis item pendua ni kita tak lah tak keazaman kita kena ngaji di mana-mana sekolah di mana sekolah yang ilmu yang diajar dari sekolah tu membawa kita kepada kenal Allah beramal dengan ajaran Allah dan cara beramal cara beramal Islam cara beramal dia kena ngaji juga kena ngaji jangan biar begitu dah itu kalau sekiranya kita duduk daripada gwin kadar lain ini kita tak boleh kita boleh mengubah orang yang tak mengubah nasib dia daripada satu hal kadar satu hal manusia berdosa manusia ning orang ning bukan saja berdosa ni dia akan bertemu di akhirat akan diseksa di negeri akhirat bahkan dalam dunia ni dia adalah seperti balak kayu ya tak ada nanti nanti pahu kemudian orang bakar api tu lebih itu kalau gitu orang muslim ni syabab muslim ya tak ada dia kena belian plan sebab kan penju kalau ning dia pergi mana malah ngaji misalnya malah ngaji dia kena usah ngaji rajin ngaji terutama sekali kita dengar kita ngaji semua dah orang ngaji dengan ikhlas kepada Allah Taala dan mengikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sungguh pula tu dia mujahid fi sabilillah nanti kita kalau orang muslim beramal dengan Islam dia akan menjadi mujahid muda-muda sekali muda dan mati kalau mati dia mati syahid ini orang sini kalau kita sungguh tak ada ini kalau sekiranya kita biasa merokok orang isap rokok orang rokok kita kena tahu bahaya rokok apa kita disuruh ngaji orang ngaji ni kena ada otak cergas kita isap rokok merosakkan akal fikiran kita makan dadah merosakkan akal fikiran dan dia merusak itu apa ni yang merusak masyarakat dan lain-lain lagi nanti orang ni dia berdosa dia hidup dengan keadaan mundur dan dia di akhirat masuk neraka satu yang kedua satu lah tu penyakit orang yang mananya kakak yang menghalang kita daripada mengubah nasib kita iaitu kem tu kem yang kita tahu tu jadi yang dia buka di kedai-kedai tu kem tu buka ni boleh kita main tapi ada masa jangan lupa kita ngaji nombor satu lepas tu main lebih pada tu kayak kalau sekiranya kita hidup dengan kem pagi sampai petang sampai malam tak buti-buti dia saja bukan saja merugikan masa ya bukan ya berdosa saja ya mengubah kita menjadi koglak akhir kali rusak itu apa fikir kita rusak rumah tangga kita rusak segala-gala kita akan berdosa dengan sebab kita tidak beramal dengan pengubahan masyarakat pengubahan jiwa kita dan masyarakat kita Karena itu kita hari ni molek dah. Kita mai jumpa dah, ambil semangat ni. Klik lagi. Klik semua, buka. Merancang supaya hidup kita ni molek. Daripada yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat begitulah, hingga kita menjadi seorang maju dalam masyarakat. Jangan lupa kita dalam orang mengaji ni, jangan lupa ni, istilah ajar kita. Tiap-tiap tempat, tiap-tiap kampung tempat kita, tiap-tiap tempat tu ada pekerjaan yang menjurus, ada pekerjaan yang menjurus yang kena usah adakan di sebuah kampung tu.
kena ada bomo Islam. Di sebuah kampung tu ia kena ada tukar rumah Islam. Di sebuah kampung tu ada tukar bina Islam. Di sebuah kampung tu ada tukar pandai buat makanan, buat minum, tepung atau sebagainya. Di kampung tu ada segala-gala. Hasilnya kalau sekiranya kita perlu gapo ada kampung kita ada. Ulama-ulama Islam raya kalau sekiranya kakak perlu dalam masyarakat ni tak ada. Kalau nak misal kita nak tukar bina kena pergi kira ni di kampung lain mari kita berdosa. Kenapa tukar bina tak ada di kampung kita? Kan itu untuk mengatakan kita ngaji. Mana kalau ngaji ni lah ya bina kita menjadi pakar dalam membina. Lepas tu ia melepaskan orang ramai daripada dosa. Begitu gak bomo, begitulah pertanian, begitulah tukar menukar dalam begitulah. Begitu. Kalau itu syabab yang hendak mengubahkan nasib dia kena usaha mengadap ini, kena teriam tua dia tiap-tiap orang mengikut kecenderungan masing-masing. Kalau orang pandai bijak pandai pergi ngaji bomo, orang yang kurang sikit ngaji begitulah kena ada. Jangan duduk gini. Lah ni tiap keperluan ni kita ambil yang lain. Oleh itu mari kita syabab tok semula. Kemudian bahaya orang yang tak ngaji nah. Tak sabar ngaji ajar Islam tak ngaji nanti kita akan ditipu. Pemuda kita ditipu banyak kali dalam dunia ni. Yang pertama sekali pemuda kita di Turki ditipu oleh seorang kafir yang berjiwa Yahudi menghipunkan muda-muda kita mencetuskan api pemberontakan di Turki. Ya nampak ya bui perasaan muda-muda kata apa yang orang tua waktu tak kena belakang. Hingga timbullah apa yang dinamakan yang di Turki hari itu. Ingat ada yang ini pemuda yang tidak aktif persatu dengan sebab tu diparau, diheret, kemudian diguna untuk membuat satu perkara. Yang sebelum pada tu kita tengok Khalifah Uthman Ibn Affan semasa dia timbul pemberontakan. Dia yang mencetuskan pemberontakan ni ialah 900 orang muda di Mesir, 900 muda orang di Kufah dan 900 orang di Basrah. Mari berontak Uthman, menuduhkan Khalifah Uthman dia akhir sekali mereka ini dapat membunuh Khalifah Uthman menjadi syahid. Ni pemuda juga, semua muda yang tidak reti ajar Islam, dia akan diperalat oleh mana-mana pihak demi untuk mengutuhkan Islam. Begitulah Indonesia. Indonesia ni Belanda nak mubah, nak menjajah, nak menunduk orang Indonesia ni selama 200 tahun. Akhir sekali ia dapat tahu sebab orang Indonesia ni tidak tunduk pada Belanda, iaitu ajaran Islam atau akidah Islam. Dengan sebab inilah mereka usaha melahirkan seorang yang cuba memaut pemuda-pemuda orang Indonesia, orang ning yang lima mandat ni, lima kewajipan ni ialah Ahmad Soekarno. Semua dia kita tahu. Dan Ahmad Soekarno lah yang membinasakan umat Indonesia hingga menjadi satu masa Indonesia menjadi negara komunis. Dia ni Soekarno ni orang Belanda. Sebab ia tak tahu ajar Islam ni dia memperalatkan dia hingga menjadi orang mengutuhkan negara Islam, mengubah pemerintahan menjadi negara komunis. Begitulah kita tengok dulu beberapa tahun dulu kita tak tahu mana ni
kita ditipu orang Syiah. Itu dah pemuda-pemuda kita ni banyak terpengaruh pada Khomeini, Imam Khomeini. Kita cakap Khomeini moleknya dia, tapi akhir sekali dapati Khomeini ni orang yang tidak seperti kata. Inilah kesan yang tidak tahu ajaran Islam dan tak tahu cara beramal dengan Islam. Dengan kata-kata yang ini saya buka majlis kali ini. Moga-moga Allah Taala beri taufik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jazakallahu khairan.